Saya Muhammad Syamirul Akmal bin Muhammad Syahril, nombor matrik 11 DKM 19F 1035. Saya daripada DKM 4A. Hai, nama saya Abu Bakar bin Auluddin, nombor pendaftaran 11 DKM 19F 1041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran bin Azamaan, nombor kad matrik 11 DKM 19F 1011. Hari ini pertama sekali saya daripada kelas DKM 4A. Saya dan rakan-rakan saya hari ini Abu Bakar dan Syamirul Akmal ingin membentangkan tentang indexing. Pertama sekali saya serahkan kepada Abu Bakar untuk terangkan tentang definition. Dalam video ini kami ingin menerangkan tentang indexing in Milo Machine. Apakah itu indexing? Iaitu pengindeksan. Pengindeksan adalah operasi pembahagi pinggir benda kerja silinder menjadi bilangan pembahagian yang sama dengan bantuan angle index dan plate index. Terdapat beberapa kaedah pengindeksan yang berbeza, iaitu plate index, pengindeksan ringkas, pengindeksan compound, pengindeksan pembezaan, pengindeksan langsung, pengindeksan plane dan operasi pengindeksan. Assalamualaikum. Saya akan terangkan safety dan keselamatan ketika berada di dalam bengkel. First sekali kita akan terangkan tentang pakaian. Kita ada dua pakaian. Yang pertama, pakaian am. Pakaian am adalah pakaian ketika kita masuk ke dalam bengkel. Pakaian am mestilah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Jika pakaian itu ketat, kita akan susah untuk buat kerja. Kita akan susah untuk bergerak dan melakukan kerja yang kita lakukan dan tidak selesa. Jika kita memakai pakaian yang terlalu longgar, itu akan menimbulkan bahaya jika pakaian kita tu termasuk di dalam mesin dan terjadi apa-apa bahaya. So, itu adalah dua contoh pakaian. Contoh pakaian am. Dan kita ada pakaian pelindungan. Pakaian pelindungan adalah pakaian semasa kita membuat kerja di dalam bengkel, iaitu seperti kacamata, dan goggle dan baju bengkel, kasut boot, so kacamata tu, goggle, ia adalah untuk kita mengelakkan serpihan chip besi tu terkena pada mata kita dan akan merosakkan mata kita. So lepas tu kasut boot adalah untuk mengelakkan kita daripada terjatuh, tergelincir, dan jika mesin terhempap ke kaki kita akan selamat, sebab kasut boot ni mempunyai kekerasan di bahagian atas dan ketebalan di bahagian tapak kaki dia, dan dia tidak akan haus. Dia akan melambatkan proses kehausan dan kita takkan tergelincir. So baju bengkel ni untuk protect kita punya badan daripada terkena bahaya macam benda tajam ke, kan, senang terluka kalau tak pakai baju bengkel. So itu function baju bengkel. So pakaian pelindungan penting dalam bengkel. So kita akan terangkan tentang keselamatan di dalam bengkel. First kali, keselamatan diri. Kita kena jaga keselamatan diri kita di dalam bengkel. Kita tak tahu bahaya daripada mana. So kita kena aware setiap yang berlaku. Jika ada
apa-apa berlaku, kita kena bagi tahu pihak yang in charge di dalam bengkel itu. So kita jangan bermain-main di dalam bengkel dan buat kerja dengan elok. Itu adalah keselamatan diri, untuk mengelakkan diri kita daripada ancaman bahaya di dalam bengkel. So yang kedua, kita ada keselamatan alatan. Sebelum kita melakukan kerja-kerja bengkel, kita kena memeriksa alatan keselamatan kita. Keselamatan alatan kita kena periksa elok tak elok untuk bekerja. Kita kena periksa dulu. Lepas tu keselamatan alatan tu jangan bersepah-sepah. Okay. So yang ketiga, kita ada keselamatan bengkel. Keselamatan bengkel ni, antara faktor-faktor untuk menjaga keselamatan bengkel, kita kena kemas bengkel selepas dan sebelum, untuk mengelakkan kecederaan ketika barang bersepah ke, kena mana-mana ke kan. So kita kena elakkan dengan bersihkan. Jika ada minyak tumpah, kita kena lap balik sebelum dan selepas. Sebelum kita buat kerja, kita kena kemas dulu, baru kita boleh mulakan kerja. Selepas, kita kena bersihkan dulu semua abu-abu besi ke, lepas kerja mesin kan banyak abu besi kan. So kita kena kemas semua. Kita kena kasih bersih bengkel kita supaya kita boleh buat kerja dengan selamat. So di dalam bengkel juga kan, dalam bengkel kita kena ada ruang udara yang baik. Ruang udara yang baik. So sebelum kita buat kerja bengkel, pastikan grill semua kita buka, kasih udara dapat masuk dan udara dapat keluar. So kita akan lebih selamat lah jika udara kita dapat cukup, kita lebih selesa buat kerja. Jika ada apa-apa berlaku ke, kita akan lebih mudah untuk keluar dari bengkel. So kita kena dalam bengkel juga, kita kena tahu jalan-jalan keselamatan ketika berlaku kecemasan, seperti macam ada kebakaran ke kan. Kita kena tahu jalan mana kita nak pilih ketika berlaku kecemasan. So kita kena tahu apa dia punya lakaran jalan kecemasan tu, kita kena tahu, kita kena kaji, kita kena hafal. So kita akan mudah sekiranya berlaku kecemasan. Okey. So lantai kita kena bersihkan supaya orang lain tidak tergelincir dan kita sendiri tidak tergelincir. Dan juga jika kita melakukan kerja-kerja di dalam bengkel, kita kena tutup semua switch yang ada di dalam bengkel. Switch mesin tu kita semua kena tutup selepas buat kerja, dan check lah semua mesin di dalam bengkel tu, supaya tidak berlaku apa-apa selepas kita sudah buat kerja dan selepas kita keluar dari bengkel. So itu saja daripada saya, safety dan keselamatan di dalam bengkel. So kita akan pergi kepada rakan atau partner saya untuk menerangkan lebih lanjut tentang SOP mesin. Sekian daripada saya. Okey, yang seterusnya prosedur atau step. Pemotongan sebanyak 2.5 mm tidak dapat dilakukan secara terus kerana dapat merosakkan workpiece dan mata alat. Yang ketiga, mempunyai 3 bahagian kitaran, iaitu potongan 1 mm, kitaran yang bahagian kedua 1 mm juga, kitaran yang ketiga yang disebutkan finishing 0.5 mm,
Selepas itu step pertama kita menggunakan tuas pengendalian untuk menaikkan meja sebanyak 1 mm. Kemudian kita hidupkan mesin. Lepas tu on coolant, pastikan coolant tu berfungsi dalam keadaan baik dan sentiasa on. Coolant ni dia untuk menyejukkan workpiece kita lah. Lepas tu kita putarkan roda pengendalian ke hadapan dan untuk proses hexagon yang pertama. Bahagian kedua pula, bahagian kedua dan keenam perlu mengembangkan pengindeksan terus. Pengindeksan terus mempunyai 24 lubang. 24 lubang. Hexagon mempunyai 6 bahagian. Jarak lubangnya 4 lubang. 24 lubang bahagi 6 bahagian. Okey, saya akan sambung dengan kitaran yang kedua. Okey, pertama sekali kita mesti masukkan suapan sebanyak 1 mm. Selepas itu, hidupkan mesin dan mulakan potongan seperti di kitaran pertama semula. Roda pengendalian masih lagi digunakan ke depan dan ke belakang seperti di kitaran pertama tadi. Ulangi saja langkah di kitaran pertama, tiada perbezaan sehingga habis kitaran kedua. Okey, setelah selesai membuat satu bahagian pemotongan, cabut pin plate pengindeksan dan pusingkan kepala indeksnya kepada 4 lubang. Mengapa kita memilih 4 lubang? Kita memilih 4 lubang adalah kerana pengindeksan ada formulanya, iaitu 24 lubang dibahagikan kepada 6 bahagian, iaitu 6 bahagian adalah bahagian hexagon. Okey, 24 bagi 6 adalah 4. So, kita milih 4 lubang kerana bahagian hexagon mempunyai 6 bahagian. Okey. Ulangi langkah seperti di kitaran pertama sehingga mendapat 6 bahagian hexagon. Okey, setelah siap kitaran, kita teruskan ke bahagian finishing. Bahagian finishing pula. Bahagian finishing membuat kitaran sedalam 0.5 mm. Selepas itu, prosedur pemotongan dia pula adalah prosedur yang sama. Prosedur yang sama terdapat dalam step bahagian pertama dan kedua. Perbezaan yang ketiga ni dia macam dia 0.5 sahaja, dia bukan 1.0 ke apa. Lepas tu kita off mesin. Lepas off mesin tu kita angkat workpiece tu. Lepas kita buat proses, akhir sekali kita buat proses pembersihan. Dia kita kena sapu habuk-habuk, bagi bersih, bagi mesin tu bersih, supaya tidak mencemarkan bengkel mesin. Lepas tu kita make sure mesin tu tertutup dan letak barang-barang yang kita gunakan tempat yang sepatutnya. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum. Terima kasih Encik supaya kami punya presentation diterima. Sekian, terima kasih.